Assalamualaikum dan salam sejahtera semua guru dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Video kali ini kita akan belajar bab 4 keelektromagnetan fizik KSSM tingkatan 5 dengan SK 4.2 iaitu aruhan elektromagnet. Standard pembelajaran kita untuk tajuk ini ada 4. Yang pertama, menghuraikan aruhan elektromagnet dalam suatu dawai lurus dan juga solenoid. Yang kedua, menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya gerak elektrik DGE aruhan. Yang ketiga, menentukan arah arus aruhan dalam solenoid dan juga dawai lurus. Dan yang keempat, mereka bentuk penjana arus terus dan juga penjana. Jom jana idea. Bagaimanakah dinamo basikal boleh berfungsi? Rajah menunjukkan dinamo basikal yang dapat menyalakan lampu apabila diputarkan oleh roda basikal. Anak-anak boleh lihat video di sebelah ini, di mana apabila kayuhan berlaku, dinamo basikal ini akan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik dan menyalakan lampu basikal. Apabila konduktor digerakkan dalam medan magnet, arus dapat dihasilkan. Di mana penghasilan arus dalam suatu konduktor di bawah aruhan suatu medan magnet yang berubah-ubah dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Inilah konsep yang digunakan dalam pergerakan ataupun bagaimana sebuah dinamo basikal boleh berfungsi. Apakah aruhan elektromagnet? Gambar menunjukkan bagaimana magnet kekal dimasukkan ke dalam solenoid di mana berlakunya pemotongan flux. Dan apabila pemotongan flux berlaku, tajarum galvanometer ni menunjukkan bacaan di mana terdapatnya arus aruhan terhasil. Jadi apakah arus aruhan? Aruhan elektromagnet ialah penghasilan daya gerak elektrik DGE aruhan yang merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan suatu medan magnet atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah. Perubahan medan magnet berlaku apabila yang pertama terdapat pemotongan medan magnet, yang kedua terdapat gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet, yang ketiga terdapat perubahan arah medan magnet, yang keempat terdapat perubahan magnitud medan magnet. Perubahan arah dan magnitud medan magnet boleh dihasilkan juga oleh arus ulang alik. Anak-anak boleh lihat video ini. Video ini untuk mengkaji aruhan elektromagnet dalam satu dawai lurus. Video ini menunjukkan bagaimana dawai lurus memotong medan magnet kekal. Di mana biru ni adalah kutub utara dan merah ni adalah kutub selatan. Apabila pemotongan berlaku, arus aruhan terhasil dan ditunjukkan oleh penunjuk galvanometer. Apabila pemotongan berlaku daripada atas ke bawah, jarum galvanometer terpesong ke kanan, dan apabila dawai ini dinaikkan ke atas, berlaku pemotongan flux dan jarum emitter akan terpesong sebelah kiri. Apabila sebatan dawai kupon digerakkan merentasi flux magnet, suatu daya gerak elektrik teraruh dalam dawai itu. Pesongan jarum galvanometer dipesongkan. Fenomena ini dah yang dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Diharapnya anak-anak faham apa itu aruhan elektromagnet. Yang pertama, apakah yang berlaku kepada penunjuk galvanometer apabila dawai digerakkan ke atas dan ke bawah merentasi medan magnet? Ini menunjukkan berlakunya arus aruhan dan penunjuk galvanometer terpesong. Apakah yang ditunjukkan oleh pesongan penunjuk galvanometer? Ini menunjukkan arus yang mengalir. Arus tersebut dikenali sebagai arus aruhan. Berpandukan pada keputusan eksperimen, bagaimanakah arus aruhan dihasilkan? Dawai lurus bergerak dan memotong medan magnet.
Okey, kita lihat apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer apabila dawai pegun di dalam medan magnet. Terangkan jawapan anda. Okey. Tiada pergerakan atau tidak bergerak. Okey, dawai itu tidak bergerak kerana tiada pemotongan garis medan berlaku ataupun pemotongan flux magnet. Apakah yang berlaku kepada penunjuk galvanometer apabila dawai bergerak selari dengan medan magnet? Juga tidak berlakunya sebarang perubahan, tidak bergeraklah kerana arah medan magnet adalah selari. Jadi tiada pemotongan flux berlaku dan arus tidak dihasilkan. Apa yang berlaku kepada penunjuk galvanometer jika dawai dibiarkan pegun tetapi magnet digerakkan ke atas dan ke bawah? Mengapa? Penunjuk galvanometer terpesong kerana terdapat gerakan dawai dan berlaku pemotongan flux magnet. Hubungkan gerakan rod Cooper yang mengalirkan arus melaluinya dengan arah garis medan yang selari. Jadi, gerakan rod Cooper mesti berserenjangan dengan arah garis medan magnet. Seterusnya kita lihat pula bagaimana arus aruhan ataupun aruhan elektromagnet terhasil dalam suatu solenoid. Anak-anak boleh lihat video ini bagaimanakah magnet kekal apabila dimasukkan ke dalam solenoid berlakunya pemotongan flux magnet dan jarum galvanometer akan terpesong. Okay. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid, ini adalah solenoid, detektor solenoid memotong garis medan magnet. Maka aruhan elektromagnet terhasil dan suatu DGE teraruh merentasi solenoid. Okay. Gambar yang kedua pula menunjukkan litar menjadi lengkap apabila hujung solenoid disambung kepada sebuah galvanometer di mana daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan dalam litar dan jarum galvanometer akan terpesong. Seterusnya kita lihat hukum Faraday dalam arus aruhan elektromagnet. Ini menunjukkan bagaimana magnet kekal dimasukkan ke dalam solenoid dan penunjuk galvanometer terpesong. Apakah hukum Faraday? Hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE arus aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Okay. Untuk pemahaman kita lihat beberapa soalan. Apakah pesongan penunjuk galvanometer apabila magnet dan solenoid mendekati antara satu sama lain? Okey, penunjuk akan terpesong ke satu arah. Jadi apakah pesongan galvanometer apabila magnet dan galvanometer itu mendekati antara satu sama lain? Okey, penunjuk galvanometer akan terpesong ke arah bertentangan dengan arah yang pertama tadi. Kita lihat soalan yang ketiga. Terangkan bagaimana arus aruhan dihasilkan dalam solenoid menggunakan magnet. Terdapat gerakan relatif antara solenoid dan magnet, jadi flux magnet akan dipotong. Soalan yang keempat, apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer apabila magnet pegun di dalam solenoid? Beri sebab bagi jawapan anda. Okey, tidak bergerak. Okey, penunjuk tidak bergerak kerana tiada berlaku gerakan relatif antara magnet dan juga solenoid. Seterusnya kita lihat perbezaan antara aruhan elektromagnet dalam satu dawai lurus dan juga solenoid. Ini menunjukkan satu dawai lurus digerakkan dalam medan magnet. Kerana video yang kedua ni, satu magnet bar digerakkan masuk ke dalam solenoid. Okey, apabila satu dawai lurus digerakkan, dawai lurus ini memotong medan magnet. Jadi, arus aruhan dihasilkan di dalam wayar. Manakala video yang kedua ini, apabila terdapat gerakan relatif antara magnet dan solenoid, medan magnet akan dipotong dan arus aruhan dihasilkan. Terdapat perubahan medan magnet apabila medan magnet dipotong dan arus aruhan akan dihasilkan. Okey, seterusnya kita lihat
soalan, A. Nyatakan dua cara untuk menghasilkan arus aruhan dalam konduktor. Yang pertama, dawai lurus digerakkan dan terdapat pemotongan falak magnes bagi dawai lurus. Terdapat gerakan relatif antara magnet dan solenoid bagi penghasilan arus aruhan dalam solenoid. B. Berdasarkan kedua-dua rajah, mengapa penunjuk galvanometer terpesong dalam solenoid dan juga dalam dawai lurus ni, menggunakan dawai lurus. Sebabnya arus aruhan mengalir dan menyebabkan berlakunya pemotongan. Jadi arus aruhan terhasil dan galvanometer akan terpesong. Seterusnya kita lihat faktor yang mempengaruhi magnitud DGE aruhan. Saiz DGE aruhan berkadar terus dengan kadar perubahan flux magnet. Semakin besar saiz DGE aruhan, semakin bertambah kadar perubahan flux magnet. Arus aruhan akan bertambah apabila yang pertama bilangan lilitan solenoid akan bertambah, apabila kekuatan magnet bertambah dan laju gerakan bertambah. Seterusnya kita lihat yang pertama, prosedur dan juga pemerhatian bagi faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan oleh hukum Faraday. Laju gerakan magnet digerakkan dengan perlahan ke dalam solenoid 10 lilitan dibandingkan dengan magnet digerakkan pada kelajuan tinggi. Jadi yang pertama ini tiada pesongan kecil berlaku dan arus aruhan yang kecil terhasil. Bagi magnet yang digerakkan pada kelajuan tinggi, pesongan besar dan arus besar terhasil. Faktor yang kedua ialah bilangan lilitan. Magnet digerakkan ke arah solenoid yang mempunyai 10 bilangan lilitan sahaja. Jadi pesongan kecil, arus aruhan kecil. B. Magnet digerakkan ke arah solenoid yang mempunyai 20 bilangan lilitan, lebih banyak daripada yang pertama. Jadi pesongan besar dan arus besar terhasil. Faktor yang ketiga ialah kekuatan medan magnet. Satu magnet digerakkan ke arah solenoid. Jadi pesongan kecil, arus kecil. 3 magnet bar maksudnya menghasilkan kekuatan yang lebih lah sebab dibandingkan dengan satu magnet. Jadi menghasilkan pesongan besar dan arus yang besar terhasil. Itulah 3 faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan juga dalam solenoid. Dalam dawai lurus kita menggunakan hukum tangan kanan Fleming, manakala dalam solenoid kita menggunakan hukum Lenz. Apakah peraturan tangan kanan Fleming? Ini menunjukkan tangan kanan Fleming. T daya menunjukkan daya di medan magnet, ibu jari menunjukkan daya, jari telunjuk menunjukkan medan magnet dan jari hantu menunjukkan arus aruhan. Cara hafal dia DAM, DAM, ataupun anak-anak boleh buat akronim DAMIA. Seterusnya kita tengok gambar ini. Ini menunjukkan arah medan magnet utara selatan yang ditunjukkan oleh jari telunjuk. Ini adalah medan magnet. Seterusnya, arah gerakan adalah ke atas. Dan arah arus aruhan yang ditunjukkan oleh jari hantu akan bergerak ke bawah. Seterusnya kita nak tentukan arah arus aruhan bagi gambar yang kedua. Kita ada utara selatan. Arah gerakan ibu jari itu menunjukkan arah daya bergerak ke depan dan arah arus akan mengalir ke bawah. Seterusnya kita nak tentukan arah arus aruhan yang ketiga. Kita ada medan magnet utara ke selatan. Kita ada arah gerakan tam ke kanan dan arus-arus akan mengalir ke depan.
Seterusnya kita tengok soalan. Yang pertama, gariskan jawapan yang betul untuk menunjukkan arah arus aruhan A gerakkan dawai apabila digerakkan ke bawah. Okey, jadi arah arus aruhan bergerak daripada Q ke P. Gerakkan dawai ke atas, PQ. Gariskan jawapan anda yang betul, gerakkan dawai ke bawah berlakunya pemotongan P ke Q. Okey, arah arus aruhan tu ke atas, berlawanan. Gerakkan dawai ke atas, jadi arah arus aruhan akan bergerak Q ke P dalam arah yang berlawanan. Okay, harapnya anak-anak dah faham. Seterusnya kita tengok hukum Les. Menentukan arah arus aruhan dalam solenoid menggunakan hukum Les. Apakah Les? Hukum Les menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey, ini kita ada magnet kekal dimasukkan ke dalam solenoid hujung utara. Okey, jadi di kawasan ni akan jadi hujung utara. Begitu juga di sebelah sini lah selatan, dan di kawasan depan ni akan jadi selatan, dan di sini kutub utara. Apabila arus mengalir di dalam solenoid, medan magnet akan dihasilkan. Arus mengalir dari arah positif ke terminal negatif dan solenoid akan menjadi magnet. Guna peraturan genggaman tangan kanan untuk menentukan kutub pada solenoid. Okey, kita lihat yang pertama, pengaliran arus. Okey, daripada positif ke negatif. Seterusnya kita tentukan arah arus yang mengalir itu menggunakan hukum genggaman tangan kanan. Okey. Ini menunjukkan hujung kutub di sini adalah utara dan hujung di sini adalah selatan. Seterusnya kita lihat bagaimana menentukan arah arus aruhan dalam solenoid. Bagi gambar rajah yang pertama, magnet ditolak mendekati solenoid. Di mana kutub di sini kita gerakkan masuk kutub utara. Jadi kutub yang pertama di hujung sini akan jadi utara dan hujung satu lagi akan jadi selatan. Yang kedua, arus aruhan menghasilkan kutub utara di hujung solenoid untuk menolak magnet yang mendekati solenoid. Dan arah gerakan jarum galvanometer akan terpesong dengan arah yang berlawanan dengan arus yang menghasilkannya, iaitu terpesong ke kiri. Yang kedua, B, magnet ditolak mendekati solenoid, iaitu kutub selatan akan dihasilkan pada hujung solenoid dan akan menolak magnet yang mendekati solenoid. Jadi arah penunjukan warna meter terpesong ke arah kanan dan berlawanan dengan arah arus yang menghasilkannya. Begitu juga apabila gambar rajah C ni, apabila kita tolak keluar magnet yang berkutub selatan dulu, dan arus aruhan menghasilkan kutub selatan di hujung solenoid untuk menarik magnet yang menjauhi solenoid. Jadi kutub selatan ni akan terpesong. Penunjuk galvanometer juga akan terpesong ke kanan. Dan D pula, apabila kita tolak keluar dulu kutub utara, di hujung ni akan menjadi kutub selatan utara dan menarik magnet yang menjauhi solenoid. Jadi penunjuk galvanometer ni akan menunjukkan pesongan ke arah kiri. Okey, selanjutnya kita tengok soalan A. Magnet bergerak ke dalam solenoid. Apakah yang berlaku apabila magnet ditolak masuk ke dalam solenoid? Flux magnet dipotong dan penunjuk galvanometer terpesong. Jadi arus aruhan dihasilkan. Yang kedua, apa yang dihasilkan pada solenoid sekiranya arus mengalir melaluinya? Solenoid menjadi elektromagnet. Yang ketiga, gerakan magnet masuk ke arah solenoid akan menghasilkan arus. Mengikut hukum Les, apakah yang perlu dibuat oleh solenoid supaya menentang gerakan yang menghasilkannya itu? Solenoid perlu menolak keluar medan magnet. Soalan seterusnya, kita
Kita ada gambar ni adalah hujung P di mana kutub utara di sini akan menolak kutub utara disebabkan kutub yang sama. Kutub yang sama menolak dan kutub yang berbeza dia akan menarik. Nyatakan kutub magnet pada hujung selonat P. Terangkan jawapan anda. P akan menjadi kutub utara untuk menentang gerakan magnet masuk ke dalam solenoid. Nyatakan arah arus bergerak dari A ke B. Arah pesongan galvanometer akan bergerak ke kiri. Baiklah anak-anak, seterusnya kita belajar berkenaan penjana, arus terus dan penjana arus ulang alik. Video ini menunjukkan bagaimana gerakan sebuah penjana arus terus. Seterusnya kita lihat bagaimana pergerakan sebuah penjana arus terus. Yang pertama, gegelung berputar ikut jam. Apabila berputar ikut jam, AB ni akan tertolak ke atas dan CD ni akan tertolak ke bawah. Menggunakan peraturan ataupun kedua tangan kanan flemi, arus akan mengalir daripada AB ke C dan ke D, di mana satu daya ke atas dihasilkan dan arah medan adalah daripada kiri ke kanan. Jadi arah arus akan bergerak ke depan. Untuk pemahaman sebelah sini pula, arah medan utara selatan, arah daya akan bergerak ke bawah dan arah arus akan bergerak ikut lawan jamlah dalam arah bertentangan. Okey, labelkan bahagian-bahagian yang ditunjukkan. Okey, ini menunjukkan gegelung, magnet kekal utara selatan. Ini menunjukkan komutator dan seterusnya berus karbon. Apakah fungsi penjana arus? Alat untuk menukarkan tenaga mekanikal ataupun tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Namakan konsep fizik yang melibatkan fisik kerja penjana arus. Aruhan elektromagnet. Namakan dua jenis penjana arus. Kita ada penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Terangkan bagaimana penjana arus terus menghasilkan arus. Gegelung berputar ikut arah jam. Berlaku pemotongan garis medan atau flux magnet dan arus aruhan dihasilkan. Seterusnya, meter akan menyala. Seterusnya kita tengok juga pula penjana arus terus. Okey, apabila disambungkan kepada meter dan juga penunjuk galvanometer. A tunjukkan arah gerakan gegelung. Ini menunjukkan arah gerakan gegelung secara arah jam. Okey. Pada AB akan bergerak ke atas dan CD akan tertolak ke bawah. Nyatakan arah arus aruhan dalam gegelung. Akan bergerak AB, CD, Q, P dan A. Namakan peraturan untuk menentukan arah arus aruhan. Peraturan tangan kanan flemi. Apakah arah pesongan penunjuk galvanometer akan bergerak ke kanan. Gegelung berada pada kedudukan menegak. Apakah berlaku pada masa ini? Apa yang boleh dikatakan tentang kecerahan meter dan magnitud pesongan penunjuk galvanometer? Meter tidak menyala pada keadaan ini dan tiada pesongan berlaku. Terangkan jawapan anda. Pada masa ini, gegelung menegak, sisi AB berada sama dengan selari dengan sisi CD. Dan medan magnet tidak berlaku pemotongan. Okey, dan tiada arus aruhan yang terhasil. Yang akhir sekali ialah penjana arus ulang alik. Video ini menunjukkan sebuah penjana arus ulang alik
Okey, ini adalah pergerakan bagi AC generator. Kita ada dua gelang iaitu gelang gelincir yang pertama ialah AB dan gelang gelincir yang kedua ialah CD. Seterusnya kita labelkan bahagian-bahagian struktur bagi penjana arus mengalir. Kita ada gegelung, magnet kekal, dua gelang gelincir dan berus kabel. Kedua-dua hujung gelang gelincir disambungkan ke kedua-dua gelang gelincir yang kedua hujung gelung disambungkan ke kedua gelang gelincir yang turut berputar bersama gegelung. Setiap gelang gelincir itu sentiasa bersentuhan dengan berus kabel yang sama. Jadi gelang gelincir yang pertama ni adalah AB lah dan gelang gelincir yang kedua adalah CD. Ini menunjukkan pergerakan arah. Menggunakan kedua tangan kanan premi, arus mengalir dari AB seterusnya ke C dan ke D. Gegelung berputar ikut jam, AB ke bawah dan CD ke atas. Okey. AB akan tertolak ke bawah dan CD akan bertolak ke atas. Ini menunjukkan arah menggunakan hukum tangan kanan premi. Arah medan utara selatan, arah arus dan juga arah daya apabila bergerak ke atas, arah arus akan mengalir ke depan. Seterusnya kita lihat soalan. Separuh pusingan pertama dengan separuh pusingan kedua. Galvanometer akan terpesong apabila ada arus mengalir. Apakah yang boleh dikatakan tentang arus aruhan yang dihasilkan? Okey, untuk pusingan pertama pergerakannya adalah daripada AB, CD, Y, P, Q, S dan A. Dan galvanometer akan terpesong ke kiri apabila ada arus mengalir. Bagi pusingan kedua, pergerakan daripada DC, BA, X, Q, P, Y dan D. Dan galvanometer akan terpesong ke kanan. Apa yang boleh dikatakan tentang arah arus aruhan yang dihasilkan? Arah arus akan terpesong. Gelang gelincir yang menyebabkan arah arus dalam penjana akan berubah-ubah arah bagi pusingan pertama. Manakala bagi pusingan kedua, arah pesongan penunjuk akan bertentangan dan arus aruhan mempunyai dua arah. Yang terakhir ialah perbandingan penjana arus terus dan penjana arus mengalir. Dari segi persamaan, kedua-duanya mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Gegelung diputarkan oleh daya luar, gegelung memotong flux magnet dan menghasilkan daya gerak elektrik yang terarah dalam gegelung. Manakala perbezaan kedua-dua penjana ini, bagi penjana arus terus, hujung gegelung disambung kepada komutator gelang terbelah. Dua bahagian komutator saling bertukar sentuhan dengan berus kabel pada setiap separuh putaran. Output ialah arus terus. Manakala bagi penjana arus mengalir, hujung gegelung disambung kepada dua gelang gelincir. Gelang-gelang gelincir Gelang-gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan berus kabel yang sama dan outputnya adalah menghasilkan arus mengalir. Itulah perbezaan antara penjana arus terus dan penjana arus mengalir. Baiklah anak-anak, sekian saja bagi SK aruhan elektromagnet. Selamat belajar.